Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pada pagi yang indah ini, insya-Allah kita akan menyambung sesi tadabbur Al-Quran dengan berpandukan kepada tafsir Al-Qurtubi, ataupun nama panjangnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tafsir yang menghimpunkan hukum-hukum di dalam Al-Quran yang disusun oleh Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Jadi untuk yang mengikuti melalui Zoom, saya akan share screen supaya kita akan sama-sama dapat lihat slide yang saya sediakan. Yang mengikuti melalui Facebook dan juga melalui TikTok boleh saja dengar dan ambil manfaat insya-Allah daripada tadabbur Al-Quran yang kita kongsikan pada hari ini. Baik, saya harap yang di Zoom boleh nampak slide yang saya sediakan ini. Baik, jadi kita masih lagi di dalam membincangkan tentang surah yang pertama daripada Al-Quran, iaitu suratul Fatihah. Jadi kita telah masuk ke bab yang kedua yang menceritakan tentang turunnya Al-Fatihah dan hukum hakam yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam bab turunnya Al-Quran dan juga hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala meletakkan di situ 20 persoalan yang akan dibincangkan. Jadi kita baru sampai pada Ar-Rabi'ah, iaitu persoalan yang keempat. Jadi telah disebutkan sebelum ini, sebenarnya ini adalah perkara yang ulama tidak seia sekata. Kita sebut dalam bahasa yang common adalah ini perkara khilaf di kalangan para ulama, iaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Adakah ianya sebahagian daripada suratul Fatihah ataupun tidak? Bismillahirrahmanirrahim itu memang ada, tapi adakah posisi Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca sebelum daripada Al-Fatihah itu, kerana Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama daripada suratul Fatihah,
Ataupun sebenarnya ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim itu hanya sebagaimana ada pada surah-surah yang lain juga, tapi bukan salah satu daripada surah Al-Fatihah. Ini memberi kesan secara praktikal, misalnya kepada ibadah solat, untuk misalnya dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menilai bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu daripada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Maknanya, kalau orang tu solat, dia Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tak baca bismillah mengikut penilaian mazhab Syafi'i, maka solat dia tidak sah, kerana Fatihah dia tidak sempurna. Dia tinggal ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Dengan kita tidak menafikan bahawa ada mazhab lain yang menilai bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sebahagian daripada suratul Fatihah, jadi tak ada masalah kalau tidak baca pun, ya. Sebab itu kalau kita pergi ke Makkah ataupun mungkin ke Madinah, di mana mereka itu berpegang dengan mazhab yang bukan mazhab Syafi'i, biasa kita dengar imam dia baca terus Alhamdulillah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, tak baca pun Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sebahagian imam, kalau kita perasan, dia baca bismillah tapi tidak terlampau nyaring. Itu adalah satu sikap yang bijak juga, kerana yang solat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu dari pelbagai mazhab. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, itu dia sudah keluar dari khilaf. Maknanya semua ulama pun iktiraf. Tapi kalau tak baca Bismillahirrahmanirrahim, masih lagi diiktiraf oleh sebahagian mazhab, tetapi tidak diiktiraf oleh sebahagian yang lain. Jadi al-khuruj minal khilaf mustahab. Kalau boleh keluar daripada tempat khilaf, maka itulah yang lebih baik. Tapi kalau pun tidak keluar daripada khilaf, berarti sah lagi, tapi dengan bertaklid kepada mazhab yang mengatakan sah, ya. Antaranya mazhab Maliki begitu juga. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau dari segi fiqh beliau adalah Maliki, dari segi akidah Asy'ari. Jadi kadang-kadang orang tak faham kenapa akidah umat Islam adalah Asy'ariyah, sedangkan fiqh mereka Syafi'i. Ada orang tanya, kenapa fiqh Syafi'i tapi akidah tak ikut Imam Syafi'i? Ini keliru, ya. Sebenarnya akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, begitu juga akidah imam-imam 4 mazhab, semuanya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak ada bezalah dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah juga adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma dalam mempertahankan, menerangkan akidah ahli sunnah wal jamaah itu, mungkin berbeza mengikut keperluan zaman, ya. Cabaran yang dihadapi oleh imam-imam 4 mazhab di zaman mereka tidak sama dengan cabaran akidah yang dihadapi oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga ulama-ulama lain rahmatullah alaihim ajma'in. Ketika mana mereka mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, cabaran itu sudah berbeza. Jadi cara mempertahankan akidah, cara menerang akidah mungkin tak sama, tapi akidahnya sama. Jadi tak timbul soalan, kenapa fiqh Syafi'i tapi akidah Asy'ari? Kerana akidah Imam Syafi'i dan juga akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah akidah yang sama, iaitu sama-sama akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau berbeza, mungkin berbeza daripada sudut pendekatan. Misalnya, mungkinlah kita katakan pendekatan imam-imam 4 mazhab lebih kepada pendekatan yang dipanggil sebagai tafwid. Tafwid, makna ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya itu, imam-imam 4 mazhab ini menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala. Bahkan masyhur daripada Imam Malik rahimahullah Ta'ala, Imam Malik memarahi seorang lelaki yang asyik bertanya tentang ayat mutasyabihat, bagaimana istiwanya Allah. Jadi kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana istiwa Allah itu adalah satu perkara yang bid'ah. Walaupun al-imanu bihi wajibun, beriman dengan istiwa itu wajib, tapi nak mendalami maknanya itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah satu perkara yang bid'ah, yakni yang tidak dilakukan oleh generasi salafus soleh.
Apatah lagi kalau sampai memaknakan dengan makna yang bercanggah dengan ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan satu apa pun, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apa pun yang sama seperti Allah. Jadi di situ pendekatan kebanyakan salaf adalah tafwid, serah kepada Allah Taala. Masih ahli sunnah wal jamaah, tetapi khalaf apabila mereka berdepan dengan golongan-golongan yang memberikan tafsiran-tafsiran yang batil terhadap ayat mutasyabihat, sama ada atas jalan tasbih ataupun atas jalan takwil yang tidak berasaskan dalil, maka ketika itu mereka terpaksa menggunakan metod takwil secara tafsili, iaitu mengenal pasti makna-makna yang ada untuk perkataan istiwa, dalam masa yang sama juga tidak bercanggah dengan akidah. Jadi satu perkara yang common, tidak perlu dipelikkan atau dibuat-buat terkejut. Kenapa ini fiqh Syafi'i tapi akidah Asy'ari? Biasa. Yang fiqhnya Maliki, kita boleh katakan 100%, maksudnya ulama-ulama yang ikut pada mazhab Imam Malik. Imam Malik sendiri belumlah. Kerana Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau hidup awal lagi daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi tidak ada antara imam empat mazhab tu yang Asy'ariyah, kerana mereka dahulu daripada Imam Abu Hasan Ash'ari, jadi mereka tidak jadi pengikut kepada Imam Abu Hasan Ash'ari, walaupun akidah mereka masih lagi akidah yang sama, ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau ulama-ulama mazhab Maliki, kita boleh katakan 100% adalah Asy'ariyah, walaupun fiqhnya adalah Maliki. Salah seorang adalah pengarang kitab tafsir yang masyhur ini, iaitu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Akidah beliau adalah Asy'ari dari segi manhaj beliau, sementara fiqh beliau adalah Maliki dari segi mazhab beliau. Jadi di sisi Imam Qurtubi yang sahih, kata beliau, adalah bismillah itu bukan sebahagian daripada ayat Al-Fatihah. Jadi kalau baca Al-Fatihah tak baca bismillah pun, di sisi ulama-ulama mazhab Maliki masih sah, kerana ia bukan sebahagian daripada Fatihah. Jadi kata beliau, kalau dah sabit yang demikian, yakni Fatihah tu, tapi untuk kita yang bertaklid pada mazhab Syafi'i, kita kena pastikan bacalah, kerana salah satu rukun solat adalah Fatihah, dan salah satu ayat dalam Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalaupun ada khilaf, kita dah sebutkan tadi, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Kita keluar daripada perkara khilaf itu lebih baik. Kalau kita baca bismillah, selamat. Tak ada ulama yang kata tidak sah. Tetapi kalau kita tak baca bismillah, ada ulama yang kata solat kita tidak sah. Jadi kalau kita nak ambil langkah yang cermat, berjaga-jaga, maka itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih lagi, kalau kita itu bermazhab Syafi'i, memang fatwanya adalah bismillah itu adalah sebahagian daripada Al-Fatihah, maka tidak sah kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini yang disebut oleh Imam Qurtubi ini berdasarkan mazhab Maliki. Maka hukum orang yang solat apabila dia takbir, terus dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak perlu dia diam, tidak perlu dia baca wajah tu wajhi ali, taujihan tu maknanya dia tak perlulah baca wajah tu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi fa muslimah, dan tidak perlu dia tasbih sebagaimana dalam sebahagian bacaan, kerana ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dan yang lain-lain. Dan ada juga hadis yang ni Imam Qurtubi, maknanya dalam kitab tafsir ni dia agak longgar. Kalau dalam kitab fiqh, biasanya dia akan fokus kepada mazhab fiqh tersebut. Maknanya kalau mazhab fiqh Maliki, biasa dia akan cerita hukum dalam mazhab Maliki. Melainkan kalau kitab-kitab besar, baik dalam mazhab Syafi'i kah, dalam mazhab Hambali kah, kitab-kitab besar, mereka akan cerita juga mazhab lain. Sekali dengan dalil kadang-kadang tu, untuk meluaskan minda, bukan untuk kita bergaduh, bukan untuk kita berbalah atau memperlekehkan mazhab orang lain, tidak. Tapi untuk mempercambahkan lagi pengetahuan kita, itu dalam kitab-kitab besar. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang kecil atau sederhana, biasanya hanya fokus kepada hukum dalam mazhab sendiri sahaja. Tapi kitab tafsir dia lebih meluas.
dia menyentuh apa sahaja yang ada kaitan dengan ayat yang sedang dibincangkan, antaranya tentang Bismillahirrahmanirrahim ini, adakah sebahagian daripada Fatihah atau tidak, dan juga tentang bacaan sebelum daripada Fatihah itu. Jadi kata beliau, ada juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kita baca, mungkin dalam istilah kita sekarang, kita baca doa iftitah. Doa iftitah dulu. Atau disebut di sini sebagai taujih, wajah tu wajah lilladhi. Ataupun tasbih. Ada bacaan subhanallahnya. Ataupun ada riwayat hadis mengatakan sebelum baca Fatihah tu diam sekejap. Sukut maknanya diam. Dan berpandangan dengan pandangan ini adalah satu kumpulan daripada ulama. Jadi jelas di situ ada khilaf. Ada sebagian ulama dia kata kalau takbir terus Fatihah. Jadi kalau yang buat macam itu di kalangan imam-imam, tak tahulah, mungkin dia mazhab, bukan mazhab Syafi'i lah, mungkin dia mazhab lain, dia Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, terus saja. Kita kata bila ni nak baca doa iftitah ni, kita tak bacalah. Kalau imam dah mula baca Fatihah, kita taklah baca lagi doa iftitah. Kita baca doa iftitah tu selagi mana imam belum mula baca Fatihah. Tapi bila imam sudah mula baca Fatihah, kita sudah tidak baca doa iftitah lagi. Tapi dalam masalah adakah baca doa iftitah, adakah diam dulu sebelum baca Fatihah, itu adalah perkara khilaf di kalangan ulama. Sebahagian mengatakan terus saja baca Fatihah, dan sebagian ulama mengatakan ada bacaan ataupun ada tempoh diam sebelum daripada membaca Al-Fatihah tadi. Kemudian diriwayatkan daripada sahabat Nabi, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Jadi mereka berdua ni diriwayatkan apabila mereka mula solat, mereka ada tasbih. Maknanya sebelum baca Fatihah ada tasbih. Mereka membaca Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmak wa ta'ala jaddak wa la ilaha illa ghairak wa bihi qala Sufyan. Maknanya Imam Sufyan juga, Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq, dan juga ulama-ulama daripada kalangan Ashabur Ra'i juga berpendapat sunat sebelum baca Fatihah baca tasbih ini, Subhanakallahumma hamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, dan seterusnya. Tapi itu untuk kita tak familiar lah. Kita biasa baca Allahu Akbaru kabira, kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah wa asila. Ya tu, betul ke? Luar semayang tak ingat. Dalam semayang baca. Lepas tu kita ada baca wajah tu dan seterusnya. Kita baca doa iftitah. Baik. Jadi ini disebut oleh Imam Muslim tentang pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi benda khilaf macam ni kita tak perlu bergaduh lah. Kerana masing-masing itu ada dalil dan sandaran. Ada ulama-ulama hebat yang jadi ikutan mereka. Jadi kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpegang dengan riwayat daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW apabila baginda mula solat, baginda tidak terus baca Fatihah. Bila baginda selesai takbir, baginda baca taujih. Maknanya wajah tu wajhiyadi lazi fataras samatu al-arda hanifa muslimah. Baca yang itu terlebih dahulu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan nanti akan dibincang secara lebih terperinci oleh Imam Qurtubi dalam membincangkan akhir surah Al-An'am. Jadi akan cerita dengan lebih terperinci lah. Tapi untuk kita tadabbur tak ada masalah. Kita sudah boleh dapat satu pengajaran bahawa dalam mengenal pasti adakah Al-Fatihah itu sebahagian daripada Bismillahirrahmanirrahim itu adakah sebahagian daripada Al-Fatihah, adakah lepas kita takbir itu kita terus baca Fatihah atau kita ada bacaan yang lain ataupun kita perlu diam dahulu. Itu adalah perkara yang ulama tidak seia sekata. Oleh itu masing-masing beramal dengan mazhab masing-masing. Kemudian daripada sudut yang lain, daripada
Al-Imam Ibnul Munzir, beliau mengatakan bahawa telah sabit Rasulullah SAW apabila baginda takbir, yakni takbiratul ihram, takbir solat, baginda diam dulu sekejap. Jadi masing-masing yang kata baca wajah tu ada dalil, yang kata baca tasbih pun ada dalil, dan yang mengatakan diam sejenak juga ada dalil. Jadi masing-masing ada dalil yang menyebabkan itulah berlakunya khilaf. Kalau dalil tu hanya satu sahaja, maka tidak ada khilaf lah. Itu pun belum tentu. Kadang-kadang dalilnya satu, tapi cara memahami dalil tu pelbagai. Ulama ni faham dalil tu begini, ulama seorang lagi faham lain. Jadi di sini mungkin kita boleh pause untuk ambil pengajaran, kerana sebahagian daripada umat Islam sekarang yang baru berjinak-jinak dengan pengetahuan agama, mereka sering bercakap besar. Mereka kata, saya hanya ikut Quran dan Sunnah. Saya hanya ikut ulama' kalau ulama' itu betul dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau yang ulama' cakap tu bercanggah dengan Quran dan Sunnah, saya ikut Quran dan Sunnah. Jadi ini sebenarnya satu kekeliruan, kerana yang namanya umat Islam, nah yang namanya orang beriman, pasti ikut Quran dan Sunnah. Cuma para ulama' mereka ada ilmu yang hebat untuk mereka itu memahami Quran dan Sunnah itu dengan kefahaman yang terbaik. Mungkin kalau ada kesempatan, saya cadang nak terjemah sebahagian mukaddimah daripada kitab Al-Iqna', bagaimana menceritakan tentang martabat mujtahid, apa ilmu yang perlu ada pada seorang mujtahid. Jadi tidak semudah yang diangan-angankan oleh sebahagian. Kata dia, Quran ni mudah je, dia kata. Ya, ada sebahagian daripada Al-Quran tu mudah difahami, maknanya jelas. Tapi banyak daripada ayat Quran tu perlu dihuraikan oleh pakar-pakarnya. Jadi kita ambil tadabbur di situ, dengan khilaf yang ada pada alim ulama', kita dapati sesama ulama' yang hebat pun mereka masih tidak sia sekata. Bukan berarti seorang ulama' ni ikut Quran Sunnah, yang seorang lagi tu lawan Quran Sunnah. Tidak. Semua ulama' yang berbeza pandangan itu adalah dalam rangka untuk beramal dengan Quran dan Sunnah. Tetapi oleh kerana ada dalil yang pelbagai, ada kalanya dalilnya satu tapi kefahamannya pelbagai, maka berlakulah perbezaan pandangan. Itu sesama ulama'. Jangan pula kita sangka, oleh kerana kita faham ayat Quran macam ini, kita faham hadis Nabi SAW macam ini, maka yang difahami oleh ulama' itu automatik salah. Ini bahaya sikap yang macam itu. Jadi ada juga doa yang setelah Nabi SAW takbir, Nabi membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan juga dosa-dosa kesalahan sebagaimana Kau jauhkan antara timur dan barat. Timur kan berada pada satu hujung, barat berada pada satu hujung yang lain. Jadi kita nak Allah jauhkan kita daripada dosa dan maksiat sejauh-jauhnya. Itu maksudnya. Ini doa Nabi SAW, diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda berdoa begini. Jadi sangat elok kalau kita mendoakan doa yang sama. Sama ada dalam solat atau di luar solat, tidak masalah lah. Tapi yang dalam riwayat ini adalah dalam solat. Allahumma naqini min khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ini dah jadi macam doa untuk orang mati. Tak ada masalah. Orang mati ke orang masih hidup, kedua-duanya berharap, Allah, ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosa sebagaimana dibersihkan baju yang putih, pakaian yang putih daripada kotoran. Kan pakaian putih tu cepat nampak kotor. Kalau pakaian yang warna gelap, warna hitam ke, warna dark blue ke, dark brown ke, mungkin sebenarnya lebih kotor lagi. Tapi sebab warna dia gelap, tak nampak. Tapi kalau pakaian tu putih, kotor sikit pun dah nampak. Jadi bayangkan bila yang dah nampak kotor tu dibasuh. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Maka akan menyerlahlah kebersihannya. Kita ni nak disucikan daripada dosa sebagaimana dibersihkan kain yang putih daripada kotoran. Allahumma ghsilni min khataya bil ma'i wa thalji wal barad. Ini metaforicalnya, kita kata expressionnya adalah, ya Allah, basuhkanlah aku daripada segala dosa
dengan air, dengan salji dan dengan embun. Jadi bukan barat ni bukan embun ya. Dia macam sejenis salji tapi macam dia air batu kan. Kalau salji itu kan dia halus-halus ya. Barat ni yang seketul-seketul tu. Jadi ini adalah satu bentuk expression sebab dosa bukan kita ambil air basuh dosa kita atau ambil salji basuh dosa kita, tidak. Yang kita guna air itu untuk istinja, basuh najis ataupun untuk kita bersuci daripada hadas, itu guna air. Tapi untuk suci daripada dosa bukan dengan air sebenarnya, tapi ini adalah expression saja. Apa tu kita kata figuratively speaking ya. Figuratively speaking. Basuhlah dengan air taubat. Kadang-kadang orang cakap macam tu kan. Cucikanlah ataupun kita kata dibersihkan dengan yang sedingin salju, macam tu bahasa yang figuratif ya. Tapi sebenarnya kita itu dibersihkan daripada dosa bukan dengan air, bukan dengan salji, bukan juga dengan air batu, tapi dengan taubat yang nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beramal dengan hadis ini. Jadi sebelum baca Fatihah, beliau baca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhlah antara aku dan juga dosa-dosa. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoya. Kama yunaqqa sabul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah aku daripada segala dosa kesalahan. Sebagaimana disucikan pakaian yang putih daripada kotoran. Dan Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, basuhkanlah aku ni daripada segala dosa dengan air, dengan salji dan juga dengan air batu. Jadi kadang-kadang manusia ni macam-macam. Ada yang disucikan dosa dia dengan sebab dia bertaubat. Ada yang disucikan dosanya dengan sebab diuji dengan penyakit. Dengan penyakit itu jadi kafarah dosa dia. Ada orang yang dibersihkan daripada dosa dengan musibah yang menimpa dia. Dengan kebakaran, dengan kematian, dengan kemalangan. Jadi macam-macam cara ya. Tidak sedikit orang yang berubah jadi baik selepas Allah uji dia dengan penyakit. Dia berubah. Jadi sebagaimana disebut di situ, air boleh, salji boleh, air batu boleh. Maka dosa manusia ni Allah sucikan dengan pelbagai cara. Yang penting kita tak mahu berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dosa-dosa kita itu masih belum dibasuh. Begitu. Kemudian ini tentang sakatah. Ada dua sakatah. Sakatah imam lah untuk orang yang jadi imam. Antaranya itulah sebelum dia baca Fatihah itu dia ada diam untuk orang baca doa, baca tasbih atau baca taujih. Dan selepas baca Fatihah dia juga sunat diam untuk bagi ruang makmum membaca Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi untuk yang mazhab yang mengatakan makmum masih wajib baca Fatihah seperti mazhab Syafi'i kan. Kalau ada mazhab yang mengatakan kalau sudah ada imam, makmum sudah tidak wajib baca Fatihah lagi. Itu lain ya. Tapi terutamanya untuk yang kata wajib, itu elok imam diam sejenak untuk makmum tu membaca Fatihah. Faqtalimu fihima al-qira'ata. Masa imam diam itulah, gunakanlah peluang itu untuk kita membaca. Baik. Yang kelima daripada 20 perbincangan tentang masalah hukum hakam dalam suatu Fatihah ini, khilaf ulama wa ikhtalafal ulama'u fi wujubi qiraatil Fatihati fi shalah. Ini yang kita sebut tadi. Jangankan kata baca bismillahirrahmanirrahim tu. Ada mazhab kata tak baca bismillah pun tak ada masalah. Mazhab kita tak boleh kena baca bismillah kerana bismillah tu sebahagian daripada Fatihah. Tapi bahkan khilafnya sampai kepada mesti baca Fatihah ke dalam solat. Ini saya ulang lagi sekali ya. Bila kita belajar tafsir ni, bukan kita bertujuan nak condemn, nak pelekeh. Oh, selama ni mazhab Syafi'i tak betul lah. Selama ni apa yang kita amalkan salah lah. Bukan. Ini sebenarnya sepatutnya membantu kita untuk lebih luas fikiran kita. Oh, Masya Allah, luas rupanya ilmu agama ni. Kita sangkakan yang kita tahu saja.
Tapi rupanya yang kita tak tahu pun ada menjadi pegangan para ulama tentang masalah wajib tak wajib baca Fatihah dalam solat. Maka berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala dan juga murid-murid, kalau kita jumpa dalam kitab, dia kata wa zahaba al-imam kaza wa kaza wa ashabuhu. Imam ini berpegang begini, begitu juga sahabat-sahabatnya. Ashab tu kalau kita terjemah maknanya sahabat. Tapi yang dimaksudkan ashab bila kita rujuk kepada imam, itu adalah murid-murid mereka. Orang-orang yang ulama-ulama yang menjadi murid kepada imam itu, ulama-ulama yang mengikut manhaj imam itu dia panggil ashab. Maka berkata Imam Malik dan murid-murid beliau, untuk imam kena baca, dan untuk orang yang sembahyang seorang-seorang, dia tak sembahyang jemaah, dia kena baca Fatihah, wajib. Pada setiap rakaat dia kena baca. Jadi, kalau orang itu terlupa nak baca Fatihah dalam solat dia, dan maksudnya satu rakaat dia lupa baca Fatihah, ataupun 2 rakaat dia tak baca Fatihah, maka solatnya tu batal, tak sah. Kerana kalau dia jadi imam atau dia solat seorang-seorang, jadi kita dah dapat indikasi di situ. Berarti kalau makmum lain, sebab yang disebut dekat situ imam dan juga makmum, imam dan juga yang sembahyang seorang. Baik, untuk yang ikut melalui TikTok, kalau masih ingin follow, saya tak pasti saya sempat atau tidak untuk upload ke YouTube. Kemungkinan besar saya tak sempat. Boleh follow di Facebook, kerana kalau di TikTok ni habis live habis. Tapi kalau di Facebook, lepas habis live dia masih ada kat situ. Boleh rujuk dekat Facebook. Sebab kalau saya nak upload, dulu saya upload video-video ke YouTube, but lately saya tak ada masa dan saya belum ada pembantu lagi lah untuk buat kerja itu. Baik, kembali. Jadi ikut mazhab Imam Malik adalah imam mesti baca Fatihah pada setiap rakaat. Demikian orang yang solat seorang diri, tidak solat berjamaah pun dia kena baca Fatihah pada setiap rakaat. Kalau dia lupa nak baca, maka solat dia tidak sah. Baik. Kemudian ada perbezaan pandangan dalam mazhab Imam Malik. Kalau orang tu tinggal baca Fatihah, dia lupa pada satu rakaat yang sembahyangnya itu adalah empat rakaat ataupun 3 rakaat. Yang tadi kalau solat yang 2 rakaat, solat subuh lah, 2 rakaat dia lupa baca 1 rakaat. Jadi yang tu tak sah. Solat tu 2 rakaat, 1 rakaat tu dia lupa nak baca, solat dia tidak sah. Tapi kalau solat tu jenis yang 3 maghrib, atau jenis yang 4 tu zuhur, asar dan isyak, dia lupa nak baca dalam 1 rakaat, maka adakah masih sah atau batal? Jadi nampaknya ada riwayat yang pelbagai. Bayangkan daripada satu orang imam pun, kalau kita kata imam ni khilaf dengan imam ni, tapi dalam kadang-kadang imam yang sama, tapi anak murid dia cakap, Tok Guru cakap kena ulang balik solat. Anak murid yang lain cakap, tapi itu hari Tok Guru kata tak payah. Kadang-kadang, jadi kita perlu berlapang dada dengan pelbagaian pandangan ini. Luas sebenarnya. Bukan saja satu orang imam boleh khilaf dengan satu orang imam yang lain. Bahkan satu orang imam boleh mempunyai beberapa pandangan dalam satu isu. Jadi, dalam satu kali, beliau berpandangan kalau solat yang 3 rakaat atau 4 rakaat pun, kalau lupa 1 rakaat, lupa baca Fatihah, kena ulang solat. Dan pada kali yang lain pula, tidak perlu ulang, cuma perlu sujud sahwi sahaja. Jadi ini pandangan dalam mazhab Malik. Bahkan ada yang kombinasikan, iaitu ulang rakaat itu saja, bukan ulang solat. Maknanya, aku tadi tak baca Fatihah, jadi dia tambah 1 rakaat dan dia baca Fatihah, lepas tu dia sujud sahwi. Jadi
sedia maklum lah oleh kerana Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, fiqh beliau tu adalah fiqh Maliki, jadi beliau banyak menerangkan tentang hukum dalam mazhab Imam Malik. Baik. Dan mengikut Ibn Abdul Bar, pandangan yang sahih yang kuat adalah rakaat yang tak baca Fatihah tu kira lara. Jadi dia tambah satu rakaat lain sebagai ganti. Sama macam orang yang lupa untuk sujud, maka dia kira dia sujud lagi untuk ganti yang dia lupa itu. Baik, ada pandangan juga. Ini pun sekali lagi saya ingatkan untuk pengetahuan am. Adapun untuk amalan, kita beramal lah ikut mazhab yang kita dah belajar. Kata-kata kat Malaysia ni mazhab Syafi'i lah. Kalau yang dah Hanafi, ya ikut mazhab Hanafi lah. Sebab kita beramal ni berdasarkan ilmu. Jadi ilmu mazhab yang kita belajar mazhab apa? Kita ikut yang kita ada ilmu. Tak mesti kita orang Melayu, kita mazhab Syafi'i. Kita orang Melayu barangkali, tapi kita ni belajar mazhab Hanafi. Itulah yang kita ada ilmu pun. Untuk guru kita mengajar kita mazhab Hanafi. Ya, mak ayah kita pun ajar kita mazhab Hanafi misalnya. Walaupun kita orang Melayu, maka kita ikut yang kita tahu, kita mazhab Hanafi. Tak mesti Melayu mesti mazhab Syafi'i, tidak. Cuma rata-rata, majoriti orang Melayu ni, mudah bagi mereka itu berguru dengan mazhab Syafi'i. Ibu bapa mereka juga ajar mereka agama berdasarkan mazhab Syafi'i. Makanya ketika itu dia beramal dengan mazhab Syafi'i bukan kerana ta'assub, tapi kerana itulah mazhab yang dia ada ilmu tentang dia. Tapi untuk sekadar untuk pengetahuan am, untuk kita tu meluaskan pandangan kita, Al-Imam Al-Hasanul Basri dan kebanyakan ulama-ulama di Basrah, demikian juga Al-Mughirah bin Abdul Rahman Al-Makhzumi Al-Madani, mereka berpandangan kalau orang yang solat tu dia baca Fatihah sekali je, dah cukup dah. Tak perlu nak kena ulang. Kalau ikut yang kita cerita tadi kan, setiap rakaat kena baca. Mana kalau semayang 2 rakaat, 2 rakaat kena baca 2 kali. Kalau semayang yang 3 rakaat, 3 kali baca Fatihah. Semayang 4 rakaat, 4 kali kena baca Fatihah. Tak sah lah kalau tak baca. Tapi ada pandangan rupanya yang mengatakan sekali baca cukup. Kerana bila kita lihat, dia dah termasuk satu solat yang dah ada bacaan Ummul Quran. Dan ini sudah menyempurnakan. Dia ambil zahir daripada hadis yang mana Nabi SAW bersabda, la solata liman lam yaqra' bi ummil Quran. Tidak ada solat, maknanya tak sah. Solat orang yang tak baca Ummul Quran, maknanya orang yang tak baca Fatihah lah. Tidak ada solat di sini, boleh difahami maknanya tidak sah. Tidak sah solat orang yang tak baca Fatihah. Jadi mereka argue, orang ni baca sekali pun dah baca. Hadis Nabi kata, kalau orang tak baca Fatihah, dia baca sekali, dah baca lah. Tak perlu dia tak baca tiap-tiap rakaat. Baca sekali dah kira sah dah. Tak perlu diulang solat dia lagi. Tapi kita tak perlulah amal ni. Sebab ini mazhab yang tak sampai kepada kita melalui cara yang mutawatir. Sebab yang diriwayatkan oleh bilangan yang ramai daripada satu generasi ke satu generasi sebagai satu mazhab yang intact, yang sempurna, tinggal 4 mazhab. Adapun mazhab Imam Al-Hasanul Basri, mazhab Imam Al-Mughirah, Al-Makhzumi, ini mazhab-mazhab yang kita panggil mundasirah, ya. Mazhab yang telah pupus, yang oleh kerana dah pupus sampai secara terpecah-pecah macam ini, itu tidak selamat untuk kita berpegang dengannya, kerana boleh jadi pandangan itu telah ditarik semula oleh yang mempunyai pandangan, ataupun ada perincian yang kita tidak tahu dan sebagainya. Maka memadailah kita itu belajar salah satu daripada 4 mazhab yang sampai secara sempurna tadi, dan kita beramal dengan salah satu daripada 4 mazhab itu. Adapun mazhab-mazhab yang dicerita macam ni dalam kitab-kitab tafsir ni hanya untuk pengetahuan. Oh, macam tu ada juga ulama yang pandangan macam tu. Dah cukup. Bukan untuk kita pula bawa dalam ke tengah masyarakat. Jadi kecoh lah dalam masyarakat. Kita jadi imam pula tu. Rakaat pertama kita baca Fatihah. Rakaat kedua kita tak baca. Sampai salam, makmum pun dah kecoh dah.
imam kita sembahyang tak baca Fatihah. Kita kata saya ikut pandangan Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri kata baca Fatihah sekali pun dah cukup. Jangan macam itu. Kerana kita boleh cerita tentang pandangan-pandangan sebegini hanya untuk meluaskan pemikiran kita bahawa selain daripada apa yang kita tahu, rupanya ada lagi yang kita tidak tahu dalam pandangan para alim ulama. Bukan untuk kita jadikan amalan atau untuk kita sebar luaskan dalam masyarakat, tidak. Kemudian kultu. Bila kita jumpa dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ini, kitab tafsir Al-Qurtubi ini, kultu maknanya itu adalah kata-kata atau pandangan Imam Qurtubi sendiri. Kultu dalam bahasa Arab, kalau terjemah directnya mana? Saya telah berkata. I said. Jadi kultu ni mana pandangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Boleh jadi tidak ada solat bagi orang yang tidak membacanya pada setiap rakaat. Jadi ini untuk argue balik against yang mengatakan baca sekali kan dah kira baca. Dalam hadis kata la solata liman lam yaqra bi umil Quran. Tidak ada solat bagi orang yang tak baca umul Quran. Orang ni dah baca sekali. Maknanya adalah solat bagi dia, sahlah solat dia. Tapi kata Imam Qurtubi, boleh jadi maksud hadis la solat tadi, la solata liman lam yaqra biha tu, makna bi Fatihatil Kitab tadi tu, ialah maksudnya pada setiap rakaat. Dan inilah yang sahih. Sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Ataupun ada possibility juga tidak ada solat, yakni tidak sah solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah pada kebanyakan daripada bilangan solat. Maknanya kan tadi kalau yang tinggal satu daripada dua tak sah. Tapi kalau tinggal satu daripada tiga atau tinggal satu daripada empat, kebanyakan rakaat dia baca, tapi satu rakaat dia lupa, itu masih sah lagi, hanya sujud sahwi. Itu kan masih ada ittirab, masih ada pandangan yang berbeza daripada dalam mazhab yang sama. Ya? Baik. Cuba lihat pandangan lain pula. Berkata Al-Imam Abu Hanifah, berkata Al-Imam As-Sawri, demikian Al-Auza'i, sekiranya ditinggalkan dengan sengaja pada solatnya semua sekali, tapi dia bukanlah tak baca langsung, dia baca tapi baca ayat lain. Ikut mazhab ini masih sah. Sebab bagi mereka yang penting tu baca ayat Quran. Tak Fatihah tu yang paling sempurna lah. Kalau baca Fatihah tu sempurna lah. Tapi kalau baca ayat lain pun boleh. Sengaja ni amidan, bukan sahwan. Amidan makna sengaja. Kalau sahwan makna lupa. Tak, dia memang tinggal dengan sengaja. Dalam seluruh salat pun tak ada baca Fatihah. Dia baca ayat Quran lain. Misalnya baca Qul a'udzu birabbil falaq ke, dia baca Alhaakumut Takasur ke, dia baca ayat Quran lah. Sah. Kerana mazhab Imam Abu Hanifah, padahal pegang hadis yang sama. Menarik ya. Yang kata tak sah pun pegang hadis la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ataupun bi umil Quran. Yang kata sah pun pegang hadis yang sama juga, la solata tadi. Cuma yang kata tak sah, la solata tu maknanya nafikan kesahihan. La tu nafi. La tu dia panggil la nafi. Nafi apa? Nafi kesahihan. Yang kata sah, dia kata la nafi juga, tapi nafi kamal. Menafikan kesempurnaan solat. Mana tidak ada satu solat yang sempurna bagi orang yang tak baca Fatihah. Tapi solat masih sah, cuma tak sempurna. Itu tengok ya. Dengan hanya meletakkan nafi apa pun, ulama masih boleh khilaf ya. Ada soalan ya, kenapa di Masjidil Haram Madinah, di Masjid Arab Saudi imam tak baca dengan kuat? Sebab mereka berpegang dengan mazhab yang mengatakan bismillah itu bukan sebahagian daripada ayat Al-Fatihah. Jadi sepatutnya tak payah baca pun. Kerana bukan sebahagian. Tapi mungkin dia nak meraihkan kepada makmum yang bermazhab Syafi'i yang mengatakan bismillah adalah daripada Al-Fatihah. Jadi dia baca juga. Jadi tidak kuat. Dia baca dengan perlahan. Ya. Saya menjawab soalan yang ditajukan dalam Facebook.
Baik. Jadi ini adalah pandangan dalam mazhab Hanafi, ya. Boleh saja baca ayat Quran selain daripada Al-Fatihah masih sah. Tapi kalau yang sempurna adalah baca Al-Fatihah. Tapi kalau yang pandai walaupun di mazhab Hanafi dia akan baca. Kerana sebagaimana kita sebutkan tadi, al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada perkara khilaf itu yang digalakkan, ya. Maknanya walaupun di mazhab Hanafi dan dipaham kaedah ini, dia akan baca Al-Fatihah supaya solat dia itu sah di sisi semua mazhab. Baik. Sementara dua orang murid hebat Imam Abu Hanifah, iaitu Al-Qadhi Abu Yusuf dan juga Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan, yang dikatakan ayat lain yang kalau dia baca tak mesti dia baca Fatihah pun sah itu, sekurang-kurangnya kata mereka adalah 3 ayat. Ataupun kalau tak mahu baca sampai 3 ayat, boleh baca 1 ayat tapi baca ayat yang panjang seperti ka ayatud dain, ayat tentang hutang tu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, dan panjang ayat tu. Ayat tu 1 ayat je. Tapi kalau nafas pendek, nak baca ayat ad-dain tu tak cukup nafas. 1 ayat tapi tak cukup nafas, panjang. Jadi kata mereka, boleh, tak mesti baca Fatihah kata mereka. Baca ayat lain pun boleh. Tapi ayat tu sekurang-kurangnya 3 ayat. Ataupun kalau nak baca 1 ayat boleh. Tapi ayat yang panjang. Dia bagi contoh di sini, ayat tu dain. Ayat yang ceritakan tentang hutang. Dan ini yang secara ringkasnya lah, pandangan dalam mazhab Hanafi, dengan tidak melupakan bahawa mazhab kita, mazhab Syafi'i, mesti kena baca Fatihah pada setiap rakaat sekali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tabari berpandangan orang sembahyang kena baca Fatihah pada setiap rakaat. Kalau dia tak baca, maka sembahyang dia tidak sah kecuali kalau dia baca ayat yang sama bilangannya ataupun hurufnya dengan Fatihah. Ini satu pandangan yang lain. Komen daripada Al-Imam Ibn Abdul Bar, dia kata pandangan-pandangan yang kata boleh baca ayat lain asalkan sama panjang dari segi ayatnya, atau sama bilangan ayatnya atau sama bilangan hurufnya, ini kata dia tidak ada asas lah. Kerana kalau lihat pada dalil itu menyebut tentang Ummul Quran. La salata liman la yaqra bi Ummil Quran ataupun bi Fatihatil Kitab. Jadi bila dah dikhususkan macam itu, maka yang lain tu tidak boleh menggantikan. Orang tu dia wajib baca Fatihah, dia tinggal dan dia mampu. Lainlah kalau bincang tak mampu macam orang baru masuk Islam, ya. Orang Islam jaranglah tak pandai baca Fatihah, ya. Jarang, mungkin ada tapi jarang. Tapi kalau orang yang baru masuk Islam belum sempat belajar lagi, ya, itu lain. Tapi untuk orang yang mampu, dia baca yang lain, itu tidak boleh, ya. Kerana ini samalah macam kefarduan yang lain. Benda-benda yang dah ditakyinkan dalam ibadah, sebenarnya dah sebut dalam hadis, maka yang itulah yang kena baca. Ini pandangan ataupun komen daripada Imam Ibn Abdul Bar. Baik, jadi kita dah menghampiri kepada 10:30, ya. Dah menghampiri kepada penghujung. Mungkin saya akan buka ruang soalan, ya, untuk yang di Zoom. Saya cek sekejap kalau ada sebarang soalan. Ruangan chat. Tidak ada soalan. Saya unmute sekejap. Kalau ada yang follow nak tanya soalan.
Macam mana cara dia? Okay. Siapa yang nak tanya soalan boleh unmute dan tanya soalan. Sealiran dan tegas sama perjalanan sahabat saya, Engku Hasan Asy'ari. Siapa komen? Engku Hasan Asy'ari tu abang saya. Tak tahu lah kot dia bercakap tentang orang lain. Abang sulung saya bernama Engku Hasan Asy'ari. Tak baca bismillah Fatihah ketika solat dalam mazhab Syafi'i tak sah solat ke ustaz? Ya, tak sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak baca Fatihah tak sah. Baca Fatihah tapi tak baca bismillah pun tidak sah. Orang yang muafiq tapi tak sempat baca Fatihah sebab lambat baca pada rakaat ketiga. Orang muafiq dia kena habiskanlah baca Fatihah. Kalau masbuk tak perlu. Masbuk misalnya dia baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lepas tu imam dah rokok saja sebab dia masbuk. Tapi kalau yang muafiq, maknanya orang yang dia mendapatkan imam pada waktu yang dia ada keluasan untuk baca Fatihah dengan sempurna, dia boleh berlaku muafiq masbuk ni pada mana-mana rakaat ya. Tak mestinya rakaat pertama, boleh jadi dia muwafiq pada rakaat yang pertama tapi masbuk pada rakaat yang ketiga. Boleh jadi. Tapi yang ni dia muwafiq. Maknanya dia dapat dengan imam tu pada waktu yang dia boleh baca Fatihah dengan sempurna, cuma oleh kerana dia lambat. Maka oleh kerana lambat dia habiskan, tapi jangan sampai imam nak bangkit daripada sujud yang kedua tu, itu nanti kalau masih tidak ni akan jadi batal lah. Sebab dia bercerai dengan imam terlampau jauh. Imam cepat sangat nanti masalah juga ya. Imam kena raikan makmum kerana tak boleh imam terlampau slow. Makmum kadang-kadang ada macam-macam yang tak tahan nak ketandas dan sebagainya. Dan imam tak boleh terlampau laju kerana nanti makmum tak sempat nak baca. Jadi kalau jenis imam yang laju tu, kalau solat jahar masa imam baca, kita baca jugalah. Sebab kalau kita nak tunggu imam habis baca Fatihah baru kita nak baca, tak sempat. Sebab apa tu? Rukun qauli ni tak ada masalah kalau kita melakukan sama dengan imam. Tapi kalau rukun fi'li, rukun perbuatan, itu makruh kalau kita sama dengan imam. Kita sepatutnya rukun perbuatan tu selepas daripada imam baru kita buat. Baik. Okey, setakat yang saya tengok dekat TikTok dan juga dekat Facebook ya, itulah yang sempat saya tengok soalan-soalan dia. Yang dekat Zoom belum ada soalan. Kalau ada boleh unmute diri sendiri, tampaknya tidak ada. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari yang sama ya. Kita keluar mingguan ini kalau tidak ada aral, tidak ada perubahan, adalah pada setiap hari Khamis jam 9.30 pagi, tadabbur dengan tafsir Al-Qurtubi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.